Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan tujuan kita tak lain tak bukan adalah untuk mengenali Allah dengan lebih dekat, menumbuhkan iman dalam diri, menyuburkannya, memperbaiki di mana kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Pagi ini marilah sama kita membuka muka surat ke-66 dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, iaitu karya Imam An-Nawawi ini. Bab qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Berkata musannif, semoga Allah melimpahkan rahmat ke atasnya dengan segala kebaikannya, dan semoga Allah beri manfaat kepada kita dengan apa yang ditulis oleh beliau. Pada bab ke-66, pada muka surat 66, membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan tadabbur ketika membaca. Apabila mula membaca Al-Quran, keadaan seseorang itu hendaklah khusyuk dan mentadabbur ketika membacanya. Dalil-dalil yang menunjukkan perlunya perkara itu sangat banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur dan terlalu jelas untuk dinyatakan. Inilah dia manfaat dan tujuan yang diingini. Dengan adanya keadaan ini, dada menjadi lapang dan hati menjadi terang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Iaitulah mengapa mereka tidak menghayati, mendalami Al-Quran Al-Karim. Lagi firmannya dalam surah Sad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Iaitulah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini dalam konteks tadabbur. Tadabbur ni maknanya menghayati, memahami, menghayati, berinteraksi dengan ayat yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Inilah dia yang dimaksudkan sebagai tadabbur. Tadabbur hanya akan berlaku apabila seseorang memahami ayat-ayat Allah. Alangkah indahnya kalau kita berusaha untuk memahami ayat Allah ni, perkataan-perkataan Allah ini, kalamullah ni, dengan belajar bahasa Arab. Ya. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan mengenai tadabbur. Begitu juga pendapat-pendapat salafus salih yang masyhur tentangnya. Ramai salaf yang menghabiskan waktu malam dengan baca satu ayat sambil mentadabbur maksudnya dan mengulanginya hingga subuh. Ramai pula salafus salih yang pengsan ketika membaca Al-Quran. Ramai dalam kalangan mereka yang turut meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan tadabbur, tuan-tuan. Mereka menghayati maksud yang dibawakan itu, lalu datanglah satu kesedaran yang membawa mereka kepada tahap fana seperti itu, tuan-tuan. Kalau orang tasawuf mereka kata fana. Fana yang dimaksudkan iaitulah mereka luput dan mereka merasa keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ke tahap menyebabkan mereka dilamun satu perasaan yang sangat kemanisan dan kesungguhan untuk melakukannya, sehingga mereka di kalangan mereka yang pengsan, ada pula yang mati kerana terlalu indah ayat-ayat Allah itu bila mereka mentadabburnya, menghayatinya, berinteraksi dengannya. Jadi secara ringkasnya, perkataan maksud tadabbur ni, tuan-tuan, adalah satu penghayatan yang berkualiti terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kesan dalam jiwa. Kami meriwayatkan daripada Bahaz bin Hakim bahawa Zurarah bin Awfa radhiyallahu anhu merupakan seorang tabi'i yang mulia mengimamkan kaum muslimin dalam salat subuh. Lalu beliau membaca Al-Quran hingga ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang sangat sulit. Tiba-tiba beliau rebah lantas meninggal dunia. Bahaz berkata, aku termasuk kalangan orang yang memikul jenazahnya. Bayangkan seorang yang namanya Zurarah bin Awfa ni meninggal dunia ketika menjadi imam salat subuh. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kita mintalah supaya kematian kita dalam kebaikan, tuan-tuan ya. Minta kematian kita tidak menyusahkan orang keliling kita. Minta supaya kematian kita dalam keadaan iman, berada pada tahap yang cemerlang. Maka inilah yang berlaku kepada salafus salih.
Ahmad bin Abu Al-Hawari radhiyallahu anhu yang dikenali sebagai Raihana Syam, seperti mana yang disebutkan oleh Abu Qasim Al-Junaid, mana Raihana Syam ni berarti haruman dari negara Syam. Apabila Al-Quran dibacakan di sisinya, beliau berteriak dan pingsan. Ibnu Abi Daud berkata, namun Al-Qasim bin Uthman Al-Ju'i radhiyallahu anhu menafikan perkara berlaku kepada Ibnu Al-Hawari. Al-Ju'i seorang tokoh yang hebat melebihi seluruh ahli hadis di Damsyik, dan dia juga lebih hebat banding dengan Ibnu Al-Hawari. Kata beliau, perkara itu turut dinafikan oleh Abu Jauza', Qais bin Habtar dan selain mereka berdua. Aku katakan yang sebenarnya ialah hal itu tidak boleh diingkari, kecuali ke atas orang mengaku bahawa dia berpura-pura melakukannya. Wallahu a'lam. Jadi merujuk kepada peristiwa yang berlaku kepada Raihanatul Syam. Ini panggilan seorang ulama di negara Syam yang bererti haruman negara Syam. Bin Abu Al-Hawari radhiyallahu anhu ni pengsan ketika beliau apabila Quran dibacakan di sisinya, kerana terlalu menghayati maksud yang terdapat di sebaliknya. Andai ayat itu maksud hukuman, maka dia merasa takut. Andai ayat itu menceritakan tentang keindahan syurga, kenikmatannya, maka dia rasa bersemangat untuk kembali kepada Allah SWT dan tak sabar-sabar untuk menanti hari yang indah itu. Penghulu yang mulia serta memiliki anugerah dan juga makrifat, Imam Ibrahim Khawas berkata, ubat kepada hati itu 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, perut yang kosong, iaitu kerap berpuasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, berdoa dengan penuh rasa rendah diri di waktu sahur dan beristighfar kepadanya. Dan yang terakhir sekali, duduk semajlis dengan orang-orang yang salih. Jadi dalam kenyataan oleh Ibrahim Khawas ini, 5 perkara yang boleh menyebabkan hati itu hidup. Satu daripadanya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengar baik ya, kata Ibrahim Khawas di sini, perkara yang akan menyebabkan hati itu menjadi subur, hati itu hidup, hati itu jauh daripada mazmumah, hati itu mudah untuk melakukan taat, hati itu masa manis beribadat. Yang pertama, baca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, perut yang kosong ataupun rajin berpuasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, duduk. Yang keempat, rajin bangun malam untuk beristighfar dan berdoa. Dan yang terakhir sekali adalah mempunyai jadual tetap duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadi satu daripadanya seperti ditekankan oleh Ibn Khawas adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Lagi adab kita, etika kita ketika membaca Al-Quran Al-Karim berpandukan kepada tulisan Imam Nawawi di sini, tuan-tuan, galakan mengulangi satu ayat untuk bertadabbur. Kami telah kemukakan dalam fasa sebelum ini mengenai galakan untuk tadabbur, menerangkan kedudukannya serta para salafus salih yang sentiasa beriltizam dengannya. Kami meriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Nabi SAW akan berqiyamul lail dengan satu ayat yang diulangi oleh baginda sampailah ke subuh. Allahu akbar. Masya-Allah tabaraka wa taala. Ayat ini maksudkan adalah ayat yang ke-118 dari surah Al-Maidah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Maksudnya, kalaulah engkau mengazab mereka, wahai Tuhan, sungguhnya mereka itu hanyalah merupakan hamba-hambamu. Ayat ini Nabi baca, berteriak, menangis, menghayati sampailah ke subuh. Berarti ayat ini mengandungi makna yang sangat mendalam. Kalau seseorang kita telah mentadabbur Al-Quran, dan ada ayat-ayat tertentu yang menjadi soft spot padanya, dibacakan selalu, menyebabkan hatinya cair, hatinya ingat Allah SWT, maka ulangilah ayat tersebut sehingga bertambah khusyuk yang ada dalam dirinya. Ini berpandukan kepada amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Nasa'i dan juga Ibn Majah. Diriwayatkan pula daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa beliau mengulangi ayat ini hingga subuh, iaitu ayat yang ke-21 surah Al-Jasiyah. Am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat. Am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat. Maksudnya, adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahawa kami akan memperlakukan mereka seperti orang beriman dan mengerjakan kebaikan? Jadi ayat ini menjadi satu perkara yang menggetarkan jiwa Tamim Ad-Dari, lalu dia mengulangi ayat ini berkali-kali. Maksud ayat ini, tuan-tuan, janganlah orang melakukan maksiat menyangkakan bahawa kedudukannya sama dengan orang yang beramal saleh. Dalam hidup ni kadang-kadang ada orang yang lalai, ada orang yang leka,
orang yang terlibat melakukan maksiat. Lalu dia selalu menyangkakan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Memang Allah Maha Pengampun lagi penyayang, tuan-tuan. Tapi jangan kita berlaku bihadap dengan Allah SWT. Jangan kita mencabar Allah SWT. Kerana ayat-ayat yang nyatakan hukuman turut diberikan amaran itu kepada orang yang beriman sekalipun. Contohnya bila kita baca surah Ali Imran berkaitan dengan orang-orang yang makan riba. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba secara banyak. Maknanya riba ni haram dimakan. Bukan maksudnya makan banyak diharamkan sedikit boleh, tidak, bukan begitu maksud firman Allah. Takutlah kamu pada neraka yang telah disediakan untuk orang yang kafir, orang yang degil, orang yang ingkar. Jadi ayat ini menunjukkan orang beriman pun turut diberi amaran oleh Allah. Berarti kalau anda beriman sekalipun tapi anda melakukan maksiat, anda mengharapkan Allah mengampunkan anda macam orang-orang beriman yang saleh yang tidak melakukannya. Jangan beranggapan begitu. Jangan terlalu confident, dipanggil overconfident, tidak boleh. Maka ayat ini menyebabkan Tamim Dari radhiyallahu anhu yang membaca, mengulangnya berkali-kali dan menangis dalam sembahyang tahajudnya. Diriwayatkan pula daripada Abbad bin Hamzah berkata, dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra'u famanallahu alaina wa qana adzab as-samum. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطالت علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. Aku telah bertemu dengan Hamzah dengan Asma radhiyallahu anha ketika beliau sedang baca, maka Allah mengurniakan anugerah kepada kami dan melihara kami daripada azab neraka. Beliau berhenti pada itu mengulanginya serta berdoa. Aku merasakan beliau berkata begitu dalam tempoh yang lama. Aku pun keluar ke pasar menyelesaikan segala keperluanku. Kemudian aku kembali semula dari pasar dan mendapatinya masih lagi mengulangi ayat itu. Kami meriwayatkan kisah ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, ini Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha adalah kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha yang baca ayat surat Tur, famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Ayat ini diulang-ulang. Ini menceritakan tentang nikmat yang dirasai oleh ahli syurga, iaitu bila mereka melakukan ketaatan, walaupun di dunia mengalami kesusahan, kepayahan, kesulitan, tapi bila akhirat nanti, bila melihat nikmat yang disediakan oleh Allah, mereka bersyukur. Dan antara ungkapan mereka, famanallahu alaina wa qana adzabas samum, dan Allah telah selamatkan kami daripada neraka yang asapnya pun sangat memedihkan itu. Jadi ayat ini diulang berkali-kali sampai yang mengatakannya Abbad bin Hamzah ni kata, aku pergi pasar, balik di pasar, mana menyelesaikan hajatku, aku dapati beliau masih lagi membaca ayat ini. Jadi maksud daripada hadis-hadis yang kita baca ni tuan-tuan, setengah daripada salafus saleh termasuk para sahabat, mereka akan mengulangi satu ayat itu berkali-kali sehingga bertambah kelazatan, kefahaman, kemanisan dalam baca ayat-ayat yang indah itu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pula mengulangi ayat Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambahkanlah ilmuku kepadaku, berkali-kali. Demikian juga Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengulangi ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kamu pada hari ketika kamu dikembalikan kepada Allah. Ini merupakan ayat-ayat yang telah dibaca oleh para salafus saleh, para sahabat. Contohnya mereka mengulanginya kerana menghayati di sebaliknya ada makna-makna yang tertentu yang kena tepat pada diri mereka, hasil tadabbur mereka. Dan turut mengulangi ayat surah Ghafir 70 hingga 71, fasawfa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim, kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Jadi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in baca ayat ini dan merasakan sesuatu yang menyentak perasaan mereka, dan mereka mengulanginya dengan tujuan untuk menambah iman, menyuburkan iman. Dan Sa'id bin Jubair juga turut mengulangi ayat ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apakah yang menyebabkan kau tertipu daripada Tuhanmu? Apa benda yang menyebabkan kau tertipu daripada Tuhanmu? Adakah kerana kereta besar yang kau miliki, ataupun harta yang banyak, ataupun yang wang yang banyak, gaji yang besar, kedudukan kau yang kau rasa hebat sangat, sedangkan semua itu daripada Tuhanmu? Ini maksud ayat yang dibacakan oleh Sa'id bin Jubair, dan beliau mengulanginya berpuluh-puluh kali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ad-Dhahhak
Pula apabila membaca ayat ini, beliau akan mengulanginya sampailah ke sahur. Daripada waktu qiyamul lail itu sampai ke sahur, sampai ke waktu hampir subuh. Iaitu firman Allah surah Az-Zumar ayat ke-16, lahum min fawqihim dhulalun min nari wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka ada lapisan daripada api, dan di bawah mereka pun ada lapisan yang disediakan untuk mereka. Ini merupakan ayat-ayat yang telah pun dijadikan contoh oleh Imam Nawawi betapa bila baca Quran, tolonglah tadabbur. Kerana dengan tadabbur itu akan menyebabkan kita rasa kemanusiaan beribadah kepada Allah, keseronokan membaca Al-Quran, merasa betapa ayat itu menyentap hati kita, merasa betapa ayat itu berkaitan dengan hidup kita, merasa bagaimana ayat itu mengajak kita kepada perubahan, peningkatan iman. Seterusnya, menangis ketika membaca Al-Quran. Penjelasan tentang aspek yang boleh membuatkan seorang menangis ketika baca Al-Quran telah dijelaskan dalam 2 pasal surah ini. Ia adalah bagi sifat arifin dan syiar bagi para salihin. Arifin ni makna orang yang mengetahui kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui kelebihan Allah Taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ada banyak hadis dan asar salafus salih yang diriwayatkan mengenai situasi itu. Antaranya sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabakau." Baca Al-Quran dan menangislah. Jika engkau tidak menangis, maka usahakanlah untuk menangis. Jadi bila kita membaca Al-Quran, usahalah untuk menangis. Kerana Al-Quran ini menyentuh iman kita, menceritakan masa depan kita. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dalam kehidupan ni kita jumpa kadang-kadang ada orang, ustaz dulu saya belajar bersungguh nak jadi doktor, tapi bila tengah belajar dia timbul penyakit pula, tak dapatlah jadi doktor. Tapi alhamdulillah dapat juga bekerja sebagai radiologis, bekerja sebagai contohnya fisioterapis. Tak kisahlah, maknanya ada pilihan dalam hidup ini untuk memilih banyak perkara. Kalau tak dapat ini, dapat yang tu. Dulu saya cita sangat jadi seorang doktor, tapi kan tak lulus subjek, dia push masuklah ke dalam fakulti engineering. Contoh, saya nak jadi engineer tapi nampaknya tak dibawa, ambil lah fakulti lain daripada engineering, ambil fakulti lain. Orang cerita kat universiti lah. Dulu saya bercita nak jadi seorang ustaz, nak pergi ke Azhar, tapi ayah tak ada duit pula, belajarlah kat UKM saja. Ada orang cerita dengan kita pula. Di akhirat tuan-tuan, ada 2 saja pilihan. Jadi ahli syurga atau ahli neraka. Maka pilihlah lagi sekarang. Kerana itulah bila para salafus salih, bila mereka membaca Al-Quran, mereka mendapati kriteria yang menyebabkan seorang itu dihumban ke dalam neraka, mereka menjadi takut yang amat sangat. Kerana mendapati sifat itu ada pada diri mereka. Dan bila baca kisah tentang ahli syurga, mereka menangis kegembiraan, mengharapkan mereka dapat memperbaiki sisa masa yang ada, baki waktu yang ada untuk menjadi sesempurna orang yang dimasukkan oleh Allah SWT itu. Diriwayatkan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah sembahyang subuh berjemaah lalu membaca surah Yusuf. Kemudian beliau menangis hingga air mata mengalir jatuh di atas tulang selangkanya. Nangis tuan, air mata ni sampai jatuh ke dalam bajunya, basah bajunya. Dalam riwayat lain, perkara tersebut berlaku dalam salat Isyak, dan ia menunjukkan kepada kita ia pernah berlaku berulang kali dalam kehidupan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat lain, beliau menangis hingga tangisannya didengari daripada saf-saf di belakang beliau. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Begitu sihat sekali iman para sahabat sehingga mereka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ra'aitu Ibn Abbas tahta 'ainaihi mithlu syiraki libali min ad-dumu'. Aku bertemu dengan Ibnu Abbas. Aku melihat di bawah matanya terdapat garisan seperti tali selipar yang usang disebabkan aliran air mata. Kesan air mata tuan-tuan di pipi ni ke bawah. Ya, sampai tak boleh nak dipadam, tak boleh nak ditutup kerana kesan air mata itu tuan-tuan yang dikasihan. Tapi kalau orang sekarang melihat kesan seperti itu bimbang, nampak berkedut, nanti nampak tua sangat. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian.
Jadi inilah perbezaan di antara sebahagian daripada kita dengan para salafus salih. Diriwayatkan daripada Abu Salih, beliau berkata, qadima nasun min ahli Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, wa ja'alu yaqra'una al-Qur'an wa yabkun. Faqala Abu Bakr as-Siddiq, hakadha kunna. Sekumpulan manusia di kalangan penduduk Yaman datang bertemu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Mereka membaca Al-Quran dan menangis. Lalu Abu Bakar berkata, kami dulu beginilah keadaan kami. Maknanya diperakui oleh Abu Bakar as-Siddiq bahawa memang kaum muslimin sepatutnya menangis bila mendengar Al-Quran Karim. Tapi masakan kita nak menangis, tuan-tuan, kalau kita tidak faham bahasa Arab? Inilah satu kekangan, kerugian dalam hidup kita bila kita tidak memahami bahasa Arab. Baik tuan-tuan, sebelum terlupa, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan, mari sama kita menyahut seruan Nabi SAW, iaitu penggunaan habatus sauda, dan kami telah menghasilkannya dalam bentuk seperti ini, kapsul yang mengandungi kapsul seperti ini, tuan-tuan, habatus sauda, minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan 2 waktu pagi, 2 waktu petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh telan je, tuan-tuan. Jadi kempen yang sedang kami adakan dalam bulan ini yang akan berakhir tak lama lagi, ya, segera tuan-tuan. Tuan-tuan beli 3 botol habatus sauda birka dalam bentuk minyak seperti ini. Kami hadiahkan 1 lagi, maknanya tuan-tuan beli 3, dapat 1 sebagai percuma. Samping itu tuan-tuan akan dapat sebuah buku sementara stok masih ada, buku bestseller, satu-satu nama Nabi SAW. Karangan Ustaz Ahmad Al-Fadil yang juga merupakan pengarang buku bestseller Kenali Rasul Kita Muhammad SAW, Syama'il Muhammadiyah. Ya, jadi buku ni menceritakan tentang Nabi kita boleh baca sendiri. Nama-nama Nabi yang tertera dalam Al-Quran Karim. Mengenali Nabi, tak kenal tak cinta. Marilah kita mengenali sifat-sifat dan juga mukjizat Nabi SAW yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa beli 3, tuan-tuan dapat hadiah 1, dan samping itu tuan-tuan dapat buku ni. Kempen ni tinggal beberapa hari saja lagi. Buku ni pun dah tak banyak tinggal. Ya. Baik. Seterusnya, banyak lagi asar yang menceritakan tentang perkara ini. Dan apa yang kami kemukakan tadi sudah memadai, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pula berkata, menangis digalakkan semasa membaca dan mendengar bacaan Quran. Beliau berkata lagi, cara untuk mendapatkannya ialah seseorang perlu menghadirkan perasaan sedih dalam hati dengan merenung peringatan, ancaman keras dan janji yang terdapat dalamnya. Kemudian dia merenung pula ketidakpeduliannya pada semua perkara tadi. Jika perasaan sedih dan tangisan tidak dialaminya seperti yang dialami oleh golongan khawas, maka menangislah disebabkan kecuaian itu kerana ia adalah musibah yang besar. Jadi kita bila baca Al-Quran, kita lihat janji-janji Allah yang merupakan syurga, balasan baik untuk mereka yang taat. Kita memohon kepada Allah supaya sifat itu dapat kita miliki. Mana menangis kita mengharapkan daripada Allah supaya dapat memperbaiki diri. Seandainya pula kita baca ayat, kita memahami di situ berbentuk hukuman dan penceritaan tentang kedahsyatan hukuman di akhirat, maka kita patut rasa gusar kerana banyaknya sifat-sifat ahli neraka itu ada pada diri kita. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, disebut oleh Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Seandainya kita tidak mampu menangis kerana memahami ayat-ayat itu, kita perlu menangis pula kerana hati kita sudah menjadi keras sehingga tidak dapat berinteraksi dengan ayat-ayat itu dengan baik lagi. Seterusnya, kata Imam Nawawi, galakan baca Quran dengan tartil. Pembaca Al-Quran digalakkan baca Quran dengan tartil. Para ulama bersepakat bahawa maksud tartil adalah sunat. Hukum tartil adalah sunat. Allah berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Sabit pula sebuah hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha na'atat qira'atan Nabi qira'atan mufassaratan harfan harfa. Beliau menyifatkan bahawa bacaan Nabi adalah bacaan yang jelas, huruf demi huruf. Ini adalah tartil. Jadi tartil ni maknanya baca berurutan, berterusan. At-Tirmizi berkata hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa maksud tartil ni tajwid. Jadi tajwid ni hukumnya wajib. Tapi kalau tartil maknanya baca dengan berterusan, hukumnya sunat.
Muawiyah bin Qurra meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath farajja'a fi qira'atihi." Aku melihat Nabi SAW berada di atas unta baginda sambil membaca surah Al-Fath pada hari pembukaan kota Mekah dan kemudian mengulang-ulang bacaannya. Surah Al-Fath ni menceritakan tentang pembukaan kota Mekah, menceritakan tentang Sulhul Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan yang berlaku di tempat namanya Hudaybiyah ketika Nabi dan para sahabat ingin melaksanakan umrah buat kali pertama. Tiba-tiba dalam perjalanan itu mereka menghantar Uthman bin Affan sebagai jurubicara kepada kaum musyrikin Mekah. Tiba-tiba sampai berita kepada kaum muslimin bahawa Uthman telah pun dibunuh. Maka Nabi dan para sahabat telah pun mengadakan sumpah setia di bawah sebatang pokok namanya pokok Ridwan. Pokok itu kemudiannya telah ditebang pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu kerana melihat banyaknya perkara khurafat dilakukan oleh orang-orang awam terhadap pokok itu, mengambil berkat daripadanya, bimbang ia menjadi bahan sembahan. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah menebang pokok tersebut. Baik, surah Al-Fath ni menceritakan tentang kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina, kami telah beri kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujahid meriwayatkan bahawa beliau pernah ditanya tentang perihal dua orang lelaki. Seorang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, manakala seorang lagi hanya baca surah Al-Baqarah saja. Namun tempoh salat, rukuk, sujud dan duduk mereka lah sama. Beliau menjawab, lelaki yang baca surah Al-Baqarah itu lebih utama. Jadi ini tanya tentang orang baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, seorang lagi membaca hanya surah Al-Baqarah saja. Maka yang membaca surah Al-Baqarah itu lebih utama. Jadi maksudnya dalam kata-kata kat sini, baca tartil, baca dengan menyempurnakan hak, huruf, makhrajnya, sifatnya dengan lebih teratur. Kalau baca sampai dua surah yang panjang dalam satu rakaat, tapi dibaca tanpa meraihkan sifat, makhraj dan juga tajwidnya, maka tentulah yang baca dengan meraihkan hukum, sifat, makhraj dan tajwid itu yang dipanggil sebagai tartil lebih utama. Ini maksud kata-kata Imam Nawawi. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la an aqra'a suratan uratiluha ahabbu ilayya min an aqra' al-Quran kullah. Kalau aku baca satu surah secara tartil, maknanya dengan tajwid, dengan mengambil hukum-hukum yang terdapat padanya, makhrajnya, lebih baik di sisiku daripada membaca keseluruhan Quran tapi melanggar semua hukum-hukum tersebut. Selain daripada itu, pembaca Quran dilarang untuk membacanya terlalu laju. Bacaan ini dinamakan sebagai al-hadh, iaitu bacaan yang laju. Sebuah hadis yang sabit daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lelaki berkata kepadanya, inni aqra'ul mufassal fi rak'atin wahidatin. Faqala Abdullah bin Mas'ud, hadha kahadhi asy-syi'ri. Inna aqwaman yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi nafa'. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni seorang faqih di kalangan fuqaha sahabat, seorang yang sangat alim dan diiktiraf ilmunya oleh Rasulullah, dan kemudian Abu Bakar, Umar, semua mereka mengambilnya sebagai ahli syuara di zaman mereka masing-masing. Bahawa dalam hadis Bukhari dan Muslim, aku membaca surah Al-Mufassal dalam satu rakaat, katanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, cara ini dikira laju, sama seperti mengalunkan syair. Sesungguhnya ramai orang baca Quran tapi tidak melepasi tulang selangka mereka, namun jika ia berada dalam hati mereka, tetap kukuh dalamnya, ia lebih manfaat. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim bagi menunjukkan kepada kita keutamaan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, iaitu dengan menyempurnakan hak-hak, huruf, makhraj, sifat dan sebagainya. Jadi ulama berkata kaedah tartil adalah sunat untuk tujuan tadabbur dan selainnya. Mereka berkata oleh itu bacaan secara tartil disunatkan bagi bukan Arab yang tidak memahami maknanya, tapi ia lebih dekat kepada perbuatan mengagungkan dan menghormati Quran, di samping sangat memberi kesan dalam hati. Jadi tuan-tuan, inilah di antara petua panduan yang boleh kita amalkan dalam baca Al-Quran, yang boleh menimbulkan kemanisan dalam iman. Kerana iman ni tadi seperti pokok yang perlu dibajai, disiram, diberi cahaya matahari yang cukup. Maka antara cara iman kita untuk subur adalah berinteraksi dengan Quran dengan cara yang betul. Dan kaedah yang digambarkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ni sangat penting untuk kita ambil berat. Walaupun perkara ini nampak kecil, tetapi ia besar di sisi Allah SWT. Walaupun nampak simple, tapi di sebaliknya tak lain tak bukan untuk adanya interaksi yang sihat di antara kita dengan Al-Quran, dan dengannya membuahkan satu kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Betapa tidak bila kita mengenali ayat-ayat Allah ini,
memahaminya, berinteraksi dengannya, barulah datang dalam hidup ini keyakinan, kepastian, kefahaman terhadap destinasi akhirat yang kita sedang tuju. Iaitulah dengan membaca firman-firman Allah SWT yang terdapat dalam kitabnya yang mulia. Jadi setakat ni saja tuan-tuan untuk kuliah kita pada pagi ni. Segala yang baik semuanya daripada Allah SWT, kekurangan itu milik manusia. Ada tuan-tuan minat untuk dapatkan buku ni, bolehlah tuan-tuan WhatsApp kepada Ustaz Wahid ataupun kepada nama Zahzan Travel di bawah. Dan saya dapati di ofis ramai yang mendapatkan kitab-kitab turas yang kami terbitkan ini. Antaranya kitab Tibian, kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ada kitab Kabair oleh Imam Zahabi, ada kitab oleh Ibn Mulaqin, ada kitab oleh Ibn Abi Dayba', ada kitab yang 7 yang telah kami terbitkan dalam bentuk kitab-kitab turas. Alhamdulillah. Terima kasih jika tuan-tuan minat untuk dapatkan kitab-kitab ni, boleh hubung dengan Zahzan Travel, dengan Ustaz Wahid. Setakat ni saya dulu untuk pengetahuan tuan-tuan. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Marilah sama kita menamatkan kuliah kita pada pagi ini dengan baca Suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma akthir malana wa waladana wa wasi' fi darina wa barik lana fima ataytana wa atil hayatana ta'atik wa ahsin amalana wa ighfir lana. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min syarri anfusina. Allahumma ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون وجزاء من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi insya-Allah pada waktu yang lain yang akan saya maklumkan masa ke semasa.